Babul khuruj minal masjid ba'dal adhan. Ini bab keluar daripada masjid selepas azan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sya'tha, beliau berkata, kami pernah bersama Abi Hurairah dalam masjid. Qala, beliau berkata, Abu Sya'tha, maka ada seseorang ketika muadzin telah pun bang untuk asar, azan untuk asar, dia keluar. Ada seseorang keluar ketika muadzin bang untuk asar. Terus Abu Hurairah berkata, adapun dia ni, sesungguhnya dia telah menderhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang muadzin yantazirul imam, menunggu imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, Bilal yuadzin azan, kemudian menunggu seketika. Apabila beliau nampak Nabi SAW telah pun keluar, baru dia iqamat, yang untuk sembahyang. Babun fit tathwib, ini bab tentang tathwib. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Mujahid, beliau berkata, kami pernah bersama Ibnu Umar, maka ada seseorang melakukan tathwib pada sembahyang zuhur, ketika nak sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar. Qala, beliau berkata, akhrij minna, bawa kami keluar, fa in hadhihi bid'ah, kerana ini adalah bid'ah. Babun fi salah tuqamu wa lam ya'ti al-imam. Ini bab tentang sembahyang diiqamatkan untuknya tetapi imam belum datang. Yantazirunahu qu'udan, mereka perlu menunggu imam sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, idza uqimatis salah, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, fala taqumu, maka janganlah kamu berdiri, hatta tarawni, sehingga kamu nampak aku. Abu Dawud berkata, demikianlah Ayyub dan Hajjaj As-Sawwaf telah meriwayatkannya daripada Yahya dan daripada Yahya. Sementara Hisham Ad-Dastawai berkata, Yahya telah menuliskan yakni hadis ini, yakni kepada saya, yakni menghantar berupa tulisan, dalam bentuk tulisan kepada saya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Muawiyah bin Salam dan Ali bin Al-Mubarak dari Yahya. Kedua-dua mereka ini dalam riwayatnya mengatakan, hatta tarawni, sehingga kamu nampak aku, wa alaikumus sakinah, dan kamu tetap dalam keadaan tenang, kamu terus berada dalam keadaan tenang. Dengan sanad satu lagi ada diriwayatkan dari Ma'mar dari Yahya bi isnadihi mithlahu, dengan sanadnya tadi juga sama seperti riwayat sebelumnya. Yani dia berkata, hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kamu nampak aku telah pun keluar. Abu Daud berkata, tidak ada orang yang menyebutkan qad kharajtu, yani aku telah keluar tadi, kecuali Ma'mar. Ibnu Uyainah telah meriwayatkannya dari Ma'mar, tetapi dia tidak ada menyebutkan dalam riwayatnya qad kharajtu, ini perkataan aku telah keluar tadi. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa sembahyang diiqamatkan, bahawa diiqamatkan anna salata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sembahyang diiqamatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu orang ramai mengambil tempat mereka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat baginda.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Humaid, beliau berkata, saya telah bertanya Thabit Al-Bunani tentang seseorang yang bercakap selepas diiqamatkan untuk sembahyang. Dia memberitahu saya, diambilnya dari Anas bin Malik, bahwa beliau berkata, pernah diiqamatkan untuk sembahyang, lalu ada seseorang pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu baginda tertahan selepas sembahyang, selepas telah pun diiqamatkan untuk sembahyang. Ini baginda tertahan, yang ini tidak dapat pergi bersembahyang setelah diiqamatkan untuk sembahyang. Diriwayatkan dari Aun bin Kahmas, dari ayahnya yakni Kahmas, beliau berkata, kami pernah berdiri menunggu sembahyang di Mina. Ketika itu imam belum lagi keluar, maka duduklah sebahagian daripada kami. Tiba-tiba ada seorang syekh dari kalangan penduduk Kufah berkata kepada saya, apa yang membuat engkau duduk? Apa yang membuat engkau duduk? Saya berkata, Ibnu Buraidah berkata, inilah Samud, inilah yang dikatakan Samud. Syekh itu berkata kepada saya, Abdurrahman bin Ausajah telah memberitahu saya dari Bara' bin Azib, beliau berkata, kami pernah berdiri fi sufuf, yakni kami selalu kunna naqum, kami selalu berdiri dalam saf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama, ini berdiri lama dalam saf sebelum baginda bertakbir. Qala, perawi berkata lagi, ini Bara' berkata, wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang mengiringi ataupun berada pada saf-saf yang pertama, dan tidak ada satu langkah yang lebih Allah suka daripada langkah yang seseorang itu gunakan untuk sampai kepada saf. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, sembahyang telah diiqamatkan untuk sembahyang, telah diiqamatkan untuk sembahyang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap di satu bucu ataupun penjuru masjid. Tidak baginda pergi untuk bersembahyang melainkan setelah orang ramai tertidur. Fama qama ila shalah hatta nama al-qaum. Mana baginda baru pergi bersembahyang ketika orang telah tertidur. Yani adalah yang telah tertidur. Seterusnya riwayat daripada Salim bin Abi Nadhr, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diiqamatkan untuk sembahyang dalam masjid, kalau baginda nampak orang sedikit, baginda akan duduk dan tidak bersembahyang lagi. Dan apabila baginda nampak orang telah berkumpul ramai, salat, baginda bersembahyang. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Az-Zuraqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sama seperti riwayat sebelum ini. Ini bab keluar daripada masjid selepas azan. Keluar daripada masjid selepas azan. Jadi dari segi hukum dia tu nak ceritanya, macam mana keluar daripada masjid selepas azan. Azan ni dalam kitab hadis ni dia ada dua makna. Satu dengan makna azan tu lah yang kita maklum, yang kedua azan tu dengan makna iqamat. Dengan makna iqamat, maknanya kalau kita ambil azan tu dengan makna azan lah, tak boleh keluar dah hak selepas qamat lebih-lebih lagi lah, tak bolehnya. Tapi orang yang mengatakan maksud azan di sini selepas iqamat, maka selepas azan tu masih boleh lagi lah kira-kiranya.
Walau bagaimanapun mengikut zahir tajuk yang dibuat di sini selepas azan, bukan selepas iqamah. Walaupun ada juga azan itu dipakai dengan makna iqamah, lebih baik kita pakai dengan makna asalah di sini, iaitu dengan makna azan, bukan dengan makna iqamah. Jadi Imam Abu Daud nak cerita boleh ke tidak keluar, boleh ke atau tidak. Jadi jawapannya tengok dalam hadis, jawapannya iaitu Abu Hurairah kata faqad asa Abul Qasim. Dia ni telah derhaka kepada Abul Qasim. Nak derhaka ni mestilah melakukan satu kesalahan, satu dosa. Kalau tidak dikatakan derhaka lagi. Apabila melakukan dosa ataupun satu kesalahan besar lah, barulah dikatakan berdosa ataupun derhaka. Maknanya secara umumnya tak bolehlah keluar selepas daripada azan itu. Tetapi ulama-ulama buat kesimpulan lagi. Buat kesimpulan, dan dia buat kesimpulan tu bukan kesimpulan gitu saja, dia berpandukan kepada hadis juga. Yang ni hak kata keluar derhaka gapo ni berdosa saat ni dalam keadaan tidak ada sebarang keuzuran atau sebab-sebab yang munasabah. Kalau ada keuzuran tak apa, walaupun selepas iqamat sekalipun. Termasuk keuzuran itu apa? Nak pergi buai, sesuatu yang penting lah. Umpamanya Imam Abu Daud sendiri dalam marasil dia, kitab marasil ni biasanya dia letak di hujung Abu Daud. Kitab beza-beza kan, tapi kalau dalam nuskhah hak cetakkan di Pakistan tu, jadi hujung tu dia kumpulkan di situ marasil Abi Daud. Dalam marasil Abi Daud ada disebutkan dari Sa'id bin Musayyab bahawa Nabi SAW bersabda gini, la yakhruju minal masjid ahadun ba'da nida illa munafiq illa ahadun akhrajathu hajatuh wa huwa yuridu ar-ruju'. Itulah hadis. Iaitu tidak keluar daripada masjid sesiapa, tidak keluar daripada masjid selepas bal kecuali munafik. Sesiapa pun kecuali munafik, kecuali orang yang hajatnya mengeluarkannya. Ada sesuatu hajat dan dia dengan maksud nak balik pula. Maka itu tak termasuk. Daripada situlah ulama-ulama buat kesimpulan lah, kalau ada hajat maka tak apa. Itu satu yang kita sebut tadi, hajat kalau nak buang air ke apa tu, itu salah tu. Tentu sekali boleh. Ataupun batal air semaya ke, kita kata pergi ambil air semaya, tentu sekali hak tu boleh. Hak selain daripada tu, iaitu kalau dia ni tu imam tempat dia, katakanlah tu imam tempat dia tu semaya lewat sikit, kalau dia balik selalu sebab orang tu dah, itu tak apa, kecuali juga. Ataupun tidak tu imam tapi tempat dia tu semaya lewat, kira-kiranya dia dah semaya Jumaat tempat dia, masjid tempat dia, tak apa. Kalau gitu pun masuk dalam hak dikecualikan, tak apa. Ataupun dia telah semaya, dia semaya dah, jadi maknanya orang bal patut dia pun semaya selalu. Dia semaya dah lah. Mungkin ada apa-apa hal dia semaya dah. Jadi dia nak pergi lalu, kalau tunggu jadi lambat pula, tak apa. Itu pun termasuk dalam yang dikecualikan. Tak apa. Tapi setengah-setengah ulama kata tak boleh lagu tu. Kalau dia semaya dah pun dia kena tunggu juga semaya.
Jadi hak dulu tu seperti yang dulu kita sudah jumpa dah, sama ada dikira hak semaya dulu tu sebagai fardu ataupun sunat. Ada beberapa pendapat dulu kita sudah jumpa dah dulu. Kembali kepada hak tu lah. Jadi kalau dia sudah semaya dah hak fardu, hak mula-mula tu kira fardu, hak yang kedua tu sebagai sunat. Tapi orang yang mengatakan tunggu juga tu, dia khilaf pula. Ada yang mengatakan hak boleh tunggu tu nak semaya pula. Kalau sekiranya sembahyang yang dia telah lakukan dulu tu selepasnya boleh dikerjakan sembahyang sunat. Kalau tidak tak boleh. Kalau sembahyang yang boleh dikerjakan sembahyang sunat selepas dia tu boleh. Misalnya zuhur, lepas zuhur ada sembahyang sunat. Mana dia sembahyang dah. Lepas tu sembahyang lagi. Lepas tu dia tunggu pula. Dia pun sembahyang pula. Ramai-ramai. Jadi hak yang kedua tu kita kata kira sunat lah. Kalau kita andaikan kita kira sunat, maka sunat tu boleh. Sebab lepas zuhur. Tapi kalau lepas asar tak boleh. Lepas subuh tak boleh. Ni ada khilaf tadi lah. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang mengatakan boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi kita kata dah dia nak tunggu juga, nak semaya juga. Apa ya semaya dulu? Tak usah semaya lah. Kalau semaya sebagai hak fardu tu lah, semaya sunat tu tak apa. Jadi tunggu semaya lah. Dia nak semaya dah, nak tunggu dah. Kecuali kalau dia memang nak tubik. Kalau dia memang nak tubik, tak apalah dia semaya hak fardu pun. Ni lepas tu dia tunggu jadi semaya sunat pula dah, semaya ramai-ramai tu apa makna? Hak moleknya, hak semaya ramai-ramai tu lah hak fardu. Jadi kut mana-mana pun orang yang buat gitu tak molek lah juga. Kecuali kalau dia nak keluar daripada masjid tu lain cerita. Kalau dia nak tunggu juga, bagi orang yang kata boleh pun tidak molek lah. Tidak molek. Ataupun soalan lagi, dia sudah sembahyang dah tempat dia, pergi satu masjid situ baru bas. Lepas orang bas sini dia pun nak keluar, tak apa, dia sudah sembahyang dah tempat dia tu, sembahyang awal kita kata, sini sembahyang lewat. Jadi dia tak perlu dia tunggu. Sekiranya dia ada apa-apa keperluan dia boleh pergi. Itu pun termasuk dalam kecuali juga, sebab dia sudah sembahyang dah tempat dia, dengan berjemaah pun tempat dia tu. Tiba-tiba dia mari sini, orang tak sembahyang lagi. Imam Tirmizi selepas mengemukakan riwayat ini, dia kemukakan juga pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai kata yakhruju ma lam ya'khudh al-muadzin fil iqamah. Seseorang tu boleh keluar daripada masjid selagi muazzin tidak iqamah. Kalau dia sudah qamat tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar dah. Inilah yang dimaksudkan dengan azan tadi, dia pakai dengan makna iqamat. Hak kata deraka tu iaitu apabila keluar selepas iqamat, dia pakai dengan makna tu. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dia kata, Abu Hurairah kata, adapun dia ni dia derhaka kepada Abul Qasim. Ni kata-kata Abu Hurairah. Kata-kata Abu Hurairah pada dasarnya, pada asalnya tidak dikatakan hadis, sebab hadis-hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia derhaka kepada aku. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia derhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksud dia sendirilah, dia yang kata. Kalau aku tu terang hadis. Hak ni tidak. Mana zahirnya kata-kata Abu Hurairah. Apakah hak ni mauquf fi hukmil marfu' ataupun mauquf sah? Mauquf. Maknanya mengikut ijtihad dia. Mengikut ijtihad dia. Jadi kebanyakan ulama mengatakan apabila seseorang sahabat tu dia kata gini, sesiapa yang buat gini dia derhaka kepada Abul Qasim, itu orang panggil
mauquf fi hukmil marfu'. Yang ini pada hakikatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sebab seorang sahabat dia tak boleh nak ijtihad siapa nak kata deraka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti dia ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu. Barulah boleh dia kata. Maknanya orang ni orang panggil hadis mauquf fi hukmil marfu'. Walaupun mauquf berhenti setakat sahabat, tetapi pada hakikatnya kira-kiranya hadis ini adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Begitu juga kalau sahabat-sahabat kata kami diperintahkan supaya buat gini-gini. Kami diperintahkan. Sahabat-sahabat kata. Siapa dia nak perintah kepada sahabat-sahabat? Boleh jadi sahabat juga yang perintah dia. Misalnya khalifah kau, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tu nak pakai tu siapa dia yang perintah? Kebanyakan ulama mengatakan bila sahabat kata kami diperintahkan begitu, dia kira Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Itu orang panggil mauquf fi hukmil marfu' juga. Mauquf fi hukmil marfu' juga. Begitu juga kalau seorang sahabat dia kata minas sunnah, termasuk dalam sunnah begini. Kalau dia kata minas sunnah, termasuk dalam sunnah gini. Jadi hak dia kata tu adakah dia kata sendiri ataupun hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebanyakan ulama mengatakan kalau dia kata begitu maknanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukan itu berarti ijtihad dia. Sebab ada juga yang mengatakan boleh jadi ijtihad dia. Dia boleh kata lagu tu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Dia tidak akan kata begitu. Kalau tidak dia tahu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat, barulah dia kata minas sunnah dan yang seumpama itulah. Seterusnya habis dah cerita apa nama ni, sikit lagi berkenaan dengan keluar daripada masjid tu. Apa siapa deraka tu? Apa siapa deraka tu? Sebab seseorang tu boleh lagi sembahyang, dia dapat pahala lagi, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi janganlah dia lepaskan peluang itu. Sebab daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan supaya orang ni ikut sekali dengan jemaah. Jangan tubik sendiri, sembahyang sendiri-sendiri. Itu nampak tidak bersatu padu. Sebab tu apa ni dikatakan derhaka. Sebab dia boleh dapat peluang, dapat pahala situ. Mana seseolahnya dia tolaklah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan itu, dia tolak. Seolahnya. Itu habis. Lepas tu ada satu perkara dalam sanad dia tu. Masa ni kita bahas isi dulu. Kita nak tengok pada sanad dia. Cuba kita perhatikan. Dia kata Muhammad bin Kathir ambil daripada Sufyan, daripada Ibrahim bin Muhajir. Ibrahim bin Muhajir itu ambil daripada Abi Sya'tha. Siapa dia Abi Sya'tha? Siapa dia Abu Sya'tha? Abu Sya'tha namanya Sulaim, bukan Salim. Sulaim bin Aswad bin Hanzalah Al-Muharibi Al-Kufi, iaitu ayah kepada Asy'ath bin Abi Sya'tha. Ada dinukilkan daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata dia ni Syekh Thiqah. Seorang syekh yang thiqah. Ibnu Ma'in Ijli, Nasa'i dan Ibnu Khirash mengatakan thiqah. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama ijma' sepakat mengatakan dia ni thiqah, boleh dipercayai. Wa qala Ibnu Hazm fil Muhalla. Ibnu Hazm dalam Muhalla dia kata Sulaim bin Aswad majhul, tak tahu siapa dia. Seolah-olahnya Ibnu Hazm tak tahu ya Abu Sya'tha tu, ni lah nama dia yang Sulaim bin Aswad ni, orang tulak.
Abu Sya'tha tu dia tahu. Sulaim bin Aswad dia tak tahu. Hak tulun. Tak apalah situ. Jadi sini nak ceritanya pasal ada dia sebut Abu Sya'tha di sini. Nak ceritanya kadang-kadang seseorang alim, seseorang tokoh tu dia kata orang ni majhul. Apabila dia kata majhul tu tidak semesti majhul. Di sisi dia setakat dia tahu. Macam sini Ibnu Hazm dia kata majhul. Padahal orang lain tahu. Orang lain tahu dia. Bahkan orang kata dia ni thiqah. Dia kata majhul. Tu nak. Orang lain itu tak ada apalah. Ini bab muazzin menunggu imam. Dia kata Bilal bal, lepas tu dia tunggu. Apabila dia telah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar, baru dia iqamat. Baru dia iqamat. Maknanya hadis ini menunjukkan bahawa muazzin tu dia tak boleh iqamat kalau selagi tak nampak tu imam. Ini apabila nampak tu imam tu nak keluar, mari dah, barulah dia iqamat. Sebab itulah Imam Tirmizi ketika mengemukakan hadis ni cerita ni dia kata begitulah pendapat sebahagian ahli ilmu. Mereka mengatakan muazzin amlak bil adzan, lebih memiliki, lebih berkuasa terhadap azan. Imam lebih berkuasa terhadap iqamah. Yani itu imam yang lebih berhak. Maknanya bila nak sembahyang tu lambat kau cepat kau gapo, imam lebih berhak. Maknanya kena melera tu imam. Bukan tu imam tu kena melera makmum. Apa ni? Kena melera muazzin dah. Jadi bila sudah dah kita kata skala 15 minit. Skala ataupun 10 minit kalau kita kata. Jadi tu imam ni kena nak melera kau muazzin. Tidak. Tak boleh ni nak pakainya qamat dia. Tidak gitu. Bahkan muazzin kena tengok tu imam, sebab tu imam lebih berhak dalam hal nak sembahyang. Yang ni untuk iqamah tu lah. Jadi apabila dia tengok tu imam, barulah dia qamat. Gitulah maksudnya. Tak boleh kata ikut selera nak qamat tu. Ikut tepat masa, tidak boleh gitu. Sebab apa? Sebab dia jadi banyak kali kena qamat pula lah. Sunnahnya tidak banyak kali, sekali. Itu satu perkara. Yang keduanya menyusahkan orang. Menyusahkan orang lagu mana duduk cacat tu. Kalau imam tu lama mandi gapo dulu, lama kamu akan nak keluar dah, tak keluar lagi. Ataupun imam tu lambat, orang tu baru mari. Kira-kiranya kalau dia tidak qamat lagi, orang tu boleh sembahyang sunat. Ni jadi tak sembahyang sunat dah, buat dia qamat dah. Sebab dalam hadis dilarang. Selepas pada qamat ni, maknanya dia tak bui dah sembahyang. Dia tak bui dah sembahyang sunat selepas daripada qamat. Jadi bila muazzin sana qamat, jadi orang tadi tak adalah sembahyang. Dia tak bui. Sebab itulah tak bui qamat tu. Sebelum nampak tu imam mari. Asal perkara lagi berkenaan dengan sanad. Cuba kita tengok. Iaitu Syababah. Uthman bin Abi Syaibah ambil daripada Syababah. Siapa dia Syababah? Abu Umar Al-Madaini, daripada Khurasan asalnya. Setengah ulama mengatakan namanya Marwan.
Begitulah Ibnu Adi sebutnya, namanya Marwan. Imam Ahmad kata saya tinggal dia tu, saya tak tulis hadis daripada dia, tak ambil hadis daripada dia, lil irja, kerana fahaman irja, yakni fahaman murji'ah. Wa kana da'iyatan, dan dia ni menyeru dakwah orang kepada fahaman dia tu. Sebab itu Imam Ahmad tak saya ambil daripada dia, sebab dia ni bukan sahaja fahaman tu, dia dakwah orang. Riwayat ada diambil daripada Ibnu Ma'in, dia kata thiqah. Uthman Ad-Darimi kata, dia kata kepada Yahya, syababah fi syu'bah, lagu mana? Kalau syababah ambil daripada syu'bah, dia kata thiqah, boleh. Ibnu Sa'ad kata thiqah, salih al-amr fil hadis, ini moleklah, baiklah dalam hadis. Wa kana murji'an, dia ni murji'. Salih bin Ahmad meriwayatkan dari Ijli, qultu li abi, saya kata kepada ayah saya, kana yahfazul hadis, dia hafal hadis. Ayah dia kata ya. Abu Hatim kata saduq, hadis dia boleh ditulis tapi tidak boleh dibuat hujah. Abu Zur'ah berkata dia ni berfahaman irja. Setengah ulama mengatakan dia telah bertaubatlah, raja'a anhu tu, meninggalkan fahaman itu, yang bertaubat daripada fahaman itu. Ada orang katalah kepada dia, kepada Abi Zur'ah, raja'a anhu, dia kata na'am, ya, memang dia tinggal dah fahaman itu, irja'. Uthman bin Abi Syaibah kata saduq, hasanul aql, thiqah. Ibnu Hibban menyebutkan dalam Hasnara Purawi thiqat. Ini satu pula fahaman irja', yang murji'ah. Dulu kita sudah jumpa dah Syiah kan, ulama-ulama kita ambil juga Syiah hak lagu mana wayak dah. Hak ni fahaman murji'ah, ahli bid'ah juga ni. Fahaman ni fahaman bid'ah juga. Murji'ah ni lagu mana? Dia percaya etika saja, dalam hati saja seseorang tu kalau percaya gitu tak apa, tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Percaya etika dalam hati, sembahyang tu fardu, tak sembahyang pun tak apa. Begitu juga kalau buat maksiat, maksiat ni tidak menjejaskan iman seseorang. Seseorang tu tak masuk neraka kerana buat maksiat. Itu di antara fahaman murji'ah. Ni sesatlah kalau lagu tu. Siapa kau perekat tu? Siapa perekat tu, ya, sesat. Tapi ada satu golongan orang panggil murji'ah ahlus sunnah. Itu kita kena ingat. Murji'ah ahli sunnah. Murji'ah ahli sunnah ni pada nama saja orang sebut murji'ah. Hak sebenarnya ahli sunnah. Supaya dengan hak syiah ramah hak diterima tu lah. Pada hakikatnya ahli sunnah juga dia tu. Yang ni dari segi akidah hak lain-lain. Dari segi akidah hak lain-lain, ahli sunnah lah juga. Cuma yang bezanya syiah tu seperti yang kita sebut, dia melebihkan Sayyidina Ali daripada Uthman, gitu je lah. Sekadar tu, tidak lebih daripada tu. Hak lain-lain, akidah lain tak ada. Hak tu pun pada hakikatnya ahli sunnah lagi. Itu bab syiah. Bab hak ni pun murji'ah ahli sunnah ni, sampai Imam Abu Hanifah tu pun dipanggil murji'ah. Murji'ah apa? Murji'ah hak sesat tu ke? Dah, murji'ah ahli sunnah ramai lah di kalangan ulama dulu yang disenaraikan sebagai murji'ah, pada hadiah tu bukan murji'ah pun, imam ahli sunnah. Tetapi sebab apa dipanggil murji'ah? Ketika tu ginilah, moga misalnya kita kata dalam suasana murji'ah tu kuat, mana kalau ada bau-bau orang cak selalu. Supaya apa? Supaya orang takut, tak sih terima benda tu. Dah berhati-hatilah orang, jadi berhati-hati, tak sih terlibat. Kalau terlibat tak sih diterima dari ilmu dia. Tu dia cara pada masa tu. Jadi demon ni
hak Murji'ah ahli sunnah ni dia kata kan? Dia kata Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, iman itu iaitu tasdik dengan hati. Amalan itu bukan juzuk iman. Iman itu basit, bukan murakkab. Itu fahaman dia. Iman itu basit. Mana sah hakikat iman? Iaitu i'tikad dengan hati. Tasdik bil qalb. Ataupun ucap dengan lidah. Buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Meninggalkan larangan itu tidak termasuk dalam juzuk iman. Itu fahaman dia. Iman bukan murakkab. Iman bukan terdiri daripada 3 perkara dak. Percaya dengan hati, ucap dengan lidah, buat dengan anggota. Tidak. Tapi yang dimaksudkan iman itu iaitu i'tiqad dengan hati. Itu kata mereka. Jadi seseolahnya ulama-ulama yang mengatakan iman ini iaitu gabungan 3 perkara tadi. Apabila kita kata gitu, iman ni hak dalam hati saja. Bila sudah ada dalam hati ni iman dah, tak apa dah lah. Hak lain-lain tu tak beramal, tak apa pun. Ada orang yang mengambil kesempatan gitu. Adapun imam-imam besar yang mengatakan bukan juzuk iman, hak tadi tu ucapan ataupun perbuatan tu bukan juzuk iman, dia tetap beramal seperti orang lain juga, tetap menjauhkan diri daripada dosa supaya, cuma dia tidak kata itu juzuk iman. Juzuk iman tidak, bahkan dia kata itu adalah hasil ataupun buah iman. Apabila seseorang itu beriman, dia akan bercakap lah, dia akan ucap lah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan mengucap. Apabila seseorang itu beriman, dia akan bertasbih, dia akan buat apa-apa yang Allah SWT suruh. Apabila seseorang itu beriman, dia akan sembahyang waktu suruh, dia akan puasa dan sebagainya. Itu adalah hasil iman, bukan juzuk iman. Tu yang beza dia. Setara tu pun dicap dah Murji'ah. Takut-takut orang mengambil kesempatan. Dah bila kata iman ini hak dalam hati, dah dalam hati ada dah, ikutlah kita buat luar ni tak apa. Hak kata Murji'ah ahli sunnah tadi pun dia tak terima juga lagu tu. Dia pun kata kena beramal serupa dengan orang lain. Itulah yang dikatakan Murji'ah ahli sunnah. Tidak lebih daripada tu. Tak ada dia kata kalau buat dosa ni tak ada jadi gapo-gapo. Tak ada. Tak masuk neraka ke dosa. Tak ada. Tak ada kata lagu tu. Masuk neraka. Masuk neraka. Kalau meninggalkan sembahyang seperti yang dalam Quran sebut lah. Tetapi bab iman tu, adakah sembahyang tu sebahagian daripada iman? Tak. Ucapan tu sebahagian daripada iman? Tidak. Sebabnya kalau orang hak bisu tak boleh kecek. Dan dia tak sebut, jadi tak beriman lah dia. Dan bukan itu juzuk. Kalau juzuk buat sebahagian, maknanya juzuk yang tidak boleh dipisahkan. Satu yang membentuk iman itu 3 perkara. Kalau tak ada sah, tak ada juga lah. Adapun ni orang panggil Murji'ah ahli sunnah, dia kata juzuk. Kalau kita nak terima kata juzuk pun, juzuk mukammil, juzuk mutammim. Orang panggil juzuk mukammil, juzuk yang menyempurnakan, bukan juzuk yang menjadikan benda tu. Itu dia fahaman dia kan. Maknanya kalau tak ada ucapan tu tak ada iman. Tidak lagu tu. Cuma kalau disebut sempurna iman, sempurna iman. Begitu. Jadi kalau orang bisu, dia tak boleh nak ucapkan, apakah dia tidak beriman? Beriman. Ataupun seseorang tu dia bertaubat, dia masuk Islam, orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu yang dia ni Islam. Tetap mati, tak pernah sembahyang. Tak ada sembahyang, tak ada buat kau satu, mati. Iman dia tu tak kira kau. Iman semata-mata. Tak ada apa satu, tak ada ucap, tak ada apa. Tuhan tak kira kau dia. Maksud neraka kau juga tak ada iman. Dan muka tak ada amal, tak ada ucapan. Nak kira lagu mana? Dia buat ikut tu. Perbahasannya panjang.
Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, bab iman tu mula-mula Imam Bukhari zaman dia kuat benar. Ni Murji'ah. Tolak setiap hadis dia tolak fahaman Murji'ah. Siapa hak Murji'ah ahli sunnah ni pun tekan lah. Mana tak boleh fahaman lagu tu bahaya, boleh membawa kepada orang ni jadi cuai. Tetapi pada hakikatnya tidak ada percanggahan. Hak tu pun ahli sunnah, ni pun ahli sunnah juga. Pada hakikatnya tidak ada percanggahan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Imam Ahmad tak terima sebab dia ni berpahaman irja'. Lepas tu dia seru orang, dakwah orang kepada pahaman dia. Ini salah satu kaedah lah ni. Kaedah. Mana kalau satu orang tu dia ahli bid'ah, lepas tu ahli bid'ah dia tu sampai kepada peringkat kufur. Sampai kepada peringkat kufur nak pula. Kalau dia seru orang kepada hak tu, tak boleh terima. Tak boleh terima. Boleh jadi tak sampai kepada kufur, tapi boleh membawa kepada kufur. Boleh jadi tak sampai ke situ. Ataupun rengai lagi ahli bid'ah. Kalau dia suruh orang kepada bid'ah dia, tak boleh. Tak boleh terima dah. Ulama hadis tak boleh terima dah riwayat dia tu. Tapi kalau dia sekat dia saja, faham dia gitu saja, boleh kira dah. Terima lagi. Itu pun ada syarat lain lah. Syarat lain pula, iaitu kalau riwayat dia tu tidak menyokong fahaman dia. Kalau menyokong fahaman dia, tak boleh. Tak boleh terima. Itu kaedah je. Sini pun dia sebut kaedah lah tu. Kaedah. Lepas tu ada yang mengatakan dia ni bertaubat dah, dia ni gitu-gini, tak apalah. Kemudian kebanyakan ulamanya dia kata kalau ulama-ulama hadis ni terima masuk dalam kitab dia ni, dia kata Murji'ah tu Murji'ah ahli sunnah. Sebab kita kata tak adil. Kalau lah dia ni dikatakan irja' pun ahli sunnah. Kalau dia dakwah pun dakwah kepada fahaman lagu tu. Tetapi oleh kerana umum, istilah tu umum, dia pakai umum. Jadi setengah-setengah orang yang tak faham tu, dia kata fahaman Murji'ah pun ada dalam kitab-kitab ahli sunnah. Murji'ah hak lagu tu. Sebab kita cerita tadi, lagu tu pun diterima juga. Tak ada. Kena bukti dulu. Murji'ah mana? Kalau Murji'ah hak lagu tu tak ada terima. Kecuali dalam keadaan dia tidak tahu, boleh jadi. Kalau selagi dia tahu, dia tak akan terima kalau hak lagu tu. Bahaya Murji'ah ni. Kalau berleluasa, bahaya. Sebab apa? Misalnya kita katakan tempat kita ni kan terbendung kan. Sebab apa? Kita pegang cara ahli sunnah. Tak boleh cara lain. Faedahnya apa? Misalnya kalau berlakon, dapat kena berlakon jadi Fir'aun pun buat apanya? Katalah saya gini sebab Fir'aun kata. Apa-apa lah. Kalau dia nikah anak dia pun tak ada apa. Kalau nikah anak dia pun bukan berlakon. Gurau-gurau main-main. Bukan hati, kata dak hati tak kata. Tidak rela hati, tidak sengerti. Dapat kata. Lepas tu kalau berlaku jadi orang kafir pun tak apa juga. Semua tu pekun. Bukan perbuatan zahir tidak menjejaskan iman. Apa-apa. Itu bahaya. Nikah dengan orang kafir pun tak apa juga. Orang kafir, orang Islam nak nikah dengan orang kafir tak apa. Moga tak nak jadi masalah. Hak tu hak zahir berlaku. Tu tak kira tu. Tu kira atas hati. Main waktu saja bahaya. Tak boleh pergi kalau tu. Dan pahaman yang seperti ini banyak ada di luar-luar negeri. Walaupun tidak secara kumpulan, atas nama kumpulan, tetapi diamalkan di mana-mana oleh orang-orang Islam. Ada yang mengakui Islam tu, ada yang mengamalkan begitu. Dia kira tak apa berlaku. Semua patung pun bukan semua sungguh dapat kau berlaku. Kita kata misal tak boleh, kita ahli sunnah tak boleh. Itu pentingnya kalau kata iman itu dia qaul, tasdiq bil qalb, qaul bil lisan, amal bil jawarih. Tiga-tiga ni penting, tak boleh pisah, tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Itu pentingnya. Baru kita nampak faedah dia. Kejak, kemah.
Babun fit tathwib. Ini bab tentang tathwib. Tathwib ni ada beberapa makna, ada beberapa makna. Asal maknanya tathwib ni thawaba yuthawibu tathwiban, daripada thawb lah. Mana orang yang duduk jauh, duduk tengah laut kau kita kata nak selai kau kita kata, ataupun duduk tengah bukit kau, pada pasir kau, orang tak nampak tu, dia tengok orang lalu dengan kapal terbang tu, pecah baju dia, kibah-kibah baju. Itu tathwib orang panggil. Perbuatan mengibah-ngibah baju sebagai isyarat kepada sesiapa lah, sebagai isyarat kepada sesiapa. Kibah baju kau, kibah kain kau, ikutlah asal makna kain lah, kebah kain. Itu asal makna tathwib. Kemudian tathwib di sini dengan makna mengulangi, menyebutkan sesuatu yang telah disebut. Itu pun dengan makna tathwib juga, mengulangi sesuatu yang telah disebut di lagu mana, iaitu as-salatu khairum minan naum. Setelah seseorang tu, mana muazzin tu kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah tu makna panggil semayalah. Jadi as-salatu khairum minan naum, selepas dia disebutkan, maknanya itu pun cerita tentang semaya juga, tentang semaya juga. Pada kira-kiranya ada mengandungi makna mengajak pergi semaya juga. Apabila kita kata semaya itu lebih baik lagi daripada tidur, sebab masa itu masa tidur, maknanya nak ajak orang pergi semaya lah, serupa dengan hayya 'alas salah. Selepas maknanya ajak dah orang tu hayya 'alas salah, ajak pula dengan kata as-salatu khairum minan naum. Itu pun tathwib juga. Dari segi makna dia, makna asal dia. Tathwib juga bermakna iqamat. Iqamat mana selepas ban tu pun ajak orang semaya dah. Lepas tu nak semaya ni qamat pula. Qamat tu sendiri, itu orang panggil tathwib. Mana ulangi semula, mengajak orang. Yang ni untuk suatu perkara. Tadi ajak dah untuk sembahyang, ajak pula. Itu tathwib juga orang panggil. Dua-dua tathwib yang kita sebut sini tidak bercanggah. Bukan bid'ah, bukan bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada daripada dulu, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman kita ini. Ada semua. Itu tidak bid'ah. Hak dalam hadis disebutkan Ibnu Umar bila orang tathwib, satu orang itu tathwib pada ketika nak sembahyang zuhur ataupun nak sembahyang asar, dia pun kata, "Wah, keluar aku ni daripada masjid ni, tak sembahyang sini. Tak sembahyang sini." Dia kata bid'ah. Bid'ah tu hak mana tu tathwib tu? Orang tu melakukan tathwib. Hak mana? Bukan hak tadi. Bukan hak tadi. Sebab hak tadi memang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruslah sampai ke zaman kita ni pun duk buat lah tu. Dan tidak salah, tidak bid'ah. Jadi hak mana hak bid'ah ni? Kalau kita perhati kepada hadis ni, kan cerita ni, dalam zuhur dan asar. Dalam zuhur dan asar, maknanya bukan dalam semaya. Yang ni dalam bal lah, dalam bal zuhur. Kita kata bal zuhur tu nya tambah. Lepas pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu nya tambah as-salatu khairum minan naum. Katakanlah. Itulah bid'ah. Mana zuhur ada kata as-salatu khairum minan naum? Walaupun mungkin orang tidur juga pada waktu zuhur. Mungkin orang tidur juga negeri hak panas kan. Musim panas, orang biasa tidur zuhur pada waktu. Tapi tak boleh nak tambah mana-mana. Sementara orang umumnya orang tidur, kita pun nak kata as-salatu khairum minan naum ketika zuhur atau ketika asar. Tak boleh. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat, tak pernah ajar lagu tu. Itu tathwib hak tak boleh. Hak tak boleh. Iaitu ucapkan apa nama ni? As-salatu khairum minan naum dalam bab selain daripada subuh. Itu satu bentuk tathwib yang tak boleh, bid'ah. Satu lagi bentuk tathwib yang bid'ah,
Apa? Iaitu tengah-tengah antara ba dengan qamak tu, dia ucap lagi ucapan lain. Mari semaya, mari semaya, 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 semaya. Kata lagi lagu tu. Itu pun bid'ah juga. Kata lagi. Semaya, 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 semaya. Kata lagi. Tak boleh juga lagu tu. Itu termasuk dalam bid'ah. Ataupun ucapan-ucapan lain lah. Dia isyarat lah. Isyarat kepada panggil lah. Tidak semesti ada ucapan pun. Misalnya dia berdahai kau. Dia buat gitu. Isyarat. Saya buat gitu tu, saya panggil tu. Tak boleh buat lagu tu. Bid'ah juga. Kalau lagu tu pun. Tidak nanti ucapan. Tak boleh berlaku. Itu dua macam. Yang ketiganya, hak tidak ada sunnah lah. Hak tidak ada sunnah semaya-semaya, hak tidak ada sunnah qamak. Kita pergi qamak. Itu pun tasbih lah. Tak boleh lagu tu. Tapi hak tu makna tu agak jauh sikit lah. Agak jauh sikit. Hak lebih dekatnya taswib yang tidak dibenarkan, iaitu taswib yang muhdath, yang baru, iaitu dalam bah hak bukan bah subuh, kata as-salatu khairun minan naum, hak tu bid'ah, jelas bid'ah, tak boleh. Ataupun perkataan-perkataan lain lagi lah, hak tidak ada dalam asal perkataan azan itu, ditambah. Itu orang panggil taswib, tak boleh. Yang keduanya, ucapkan di tengah. Di tengah. Tak padan dengan qamak, tak padan dengan ba. Panggil lagi orang. Tak boleh. Terutama panggil dalam speaker ke misalnya. Mari. Semaya. Tak boleh. Jangan dibuat lagu tu. Bid'ah. Bid'ah. Jadi Ibnu Umar sani, hak mana tu? Hak mana tu? Taswib yang mana yang menyebabkan dia tu suruh orang keluar? Kalau mengikut di sini dia tak ada jelas. Fathawwaba rajulun fi zuhri aw al-'asr. Maka ada seseorang melakukan taswib pada ketika zuhur ataupun asar. Pada ketika zuhur ataupun asar tu dalam ba kau tak ada sebut. Sini. Ataupun di antara ba dengan iqamah tu kau tak ada sebut. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain ada sebut. Banyak lagi riwayat-riwayat yang seumpama ini, yang sahih pun. Hak ni tak sahih ni. Hak ni ada dipertikaikan. Dipertikaikan oleh ulama. Seorang perawi dia tu Abu Yahya Al-Qattat. Abu Yahya Al-Qattat. Ramai ulama mengatakan dia ni dhaif. Tetapi cerita yang sama ni banyak dalam kitab-kitab hadis yang lain, ada sebut dengan riwayat yang sahih. Bahawa Ibnu Umar tak sahih. Tak sahih. Ini menunjukkan bahawa sahabat ini dia ambil berat tentang bid'ah ni. Ambil berat. Walaupun benda tu kecil, kita kata apa salahnya dapat kena panggil orang kan? Murah tadi kita bad pun kita panggil orang semaya juga. Takut-takut kurang faham. Kita royak aku Melayu pula lah. Tak ada. Tak boleh. Jadi setara hak bid'ah ni, benda lagu tu tak boleh. Apatah lagi kalau hak besar-besar lagi yang menyebabkan jadi orang keliru, menyebabkan jadi orang nampak agaknya Nabi buat lagu tu lah berkali. Tak boleh. Sehingga kan semaya jemaah dalam masjid dekat pahala besar, fadilat masjid lagi, fadilat jemaah lagi. Tak selesai semaya ni. Suruh orang keluar. Tak selesai semaya dalam masjid. Mana tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Itu besar tu. Besar makna tu. Lepas tu setengah-setengah orang dia kata, ni bid'ah tak boleh ni. Bid'ah lagu mana? Bid'ah tak ada kena mengena dengan agama. Kalau benda molek, tak apa. Dia silap. Silap faham. Silap faham. Apa salahnya dia kata dapat kau kita ngatik orang mati. Ngatik bagus kan? Apa salahnya kalau kita pergi makan kat orang? Tu kan? Benda-benda gitu. Kau kita nak pahala ke buat kebajikan? Silap. Pasal apa? Pasal kita kata
benda yang molek tu bolehlah kita buat, tidak lagu tu, tidak lagu tu. Sebab itulah ulama-ulama bahagia bila dia bagi bid'ah tu, dia ada bid'ah idhafiyah, ada bid'ah haqiqiyah. Sebab itulah, dan ni lah ramai orang keliru, orang tak faham hak tu. Jadi tu kata bid'ah ni hak tak ada asal dalam agama. Ngatik tu ada asal, baca Quran tu ada asal dalam agama. Jadi tak apalah kita nak buat lagu mana, tak boleh ada asal, tak boleh semata-mata ada asal. Dia kena tahu kaifiat dia. Kalau buat tak serupa tak boleh, tak boleh juga, jadi bid'ah juga. Tapi bid'ah tu orang panggil bid'ah idhafiyah, bukan bid'ah haqiqiyah. Kalau bid'ah haqiqiyah ni lagu mana? Bid'ah sunati, Nabi tak pernah ajar. Nabi larang ada, larang, tak pernah ajar. Misalnya pada ketika kematian tu rambut merau-rau ke meratap, kalau kita kata tu terang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Tiba-tiba buat bid'ah lah tu. Bid'ah apa? Bid'ah haqiqiyah. Selagi hak ni ramai orang keliru. Sebab apa? Dia kira molek kan. Jadi apa salahnya kalau buat? Tapi kalau kita tanya, adakah Nabi buat lagu tu? Tak ada, tak boleh nak ayat. Tapi apa salahnya? Tentu Nabi suka dan muka molek. Dia kata lagu tu tak kena lagu tu. Sebab apa? Baca Quran molek. Nah, ini kalau nak kira dari segi kita nak kiyah lah, nak fikir dengan hak ajaran dalam agama, hak ada dah. Baca Quran kan molek. Boleh ke baca dalam rukuk ketika sembahyang? Tak boleh. Dalam sujud, padahal sujud tu tempat paling hampir dengan Allah SWT lah, ketika paling hampir, boleh ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dah molek kan? Apa tak boleh? Tak boleh. Dia ada tempat dia. Tempat-tempat tak boleh. Supaya juga kita diajarkan tasbih sebanyak sekian-sekian. Kalau kita berlebih, ada kita kata dah tasbih berapa tasbih, kita banyak sikit lagi lah, molek lagi wis 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100. Bid'ah juga. Sebab apa? Sebab Nabi tak ajar lagu tu. Lepas sembahyang tu 33, tu 34. Apa kita kata 34? Tak boleh dah dia ajar lagu tu. Kita tak boleh mana-mana. Bid'ah juga jadi lagu tu, bid'ah juga. Sebab tu orang kata, apa salahnya muka molek? Tak boleh kira lagu tu. Banyaklah. Sebab tu kalau kita tengok, bukan hak ni saja, banyak lagi contoh-contoh dalam hadis yang lain. Sebab itulah ada orang tu dia nak sembahyang sunat sebelum pada sembahyang raya. Sayyidina Ali larang sembahyang. Apa dia kata, takkanlah Allah SWT akan seksa saya kerana sembahyang. Sayyidina Ali kata, Allah SWT akan seksa kamu dengan sebab kamu buat tak serupa dengan hak Nabi SAW. Padahal sembahyang kita kata, apa salah sembahyang? Sebab orang tu kata, tapi apa yang sahabat tak faham lagu tu? Sebab dia tak pernah tengok Nabi SAW. Jadi bid'ah walaupun sembahyang. Kan kita faham belakang kan? Dan Nabi SAW larang lepas sembahyang asar tak boleh sembahyang. Tak boleh. Lepas tu kita kata dia muka dia larang. Kalau dia tak larang, tak apa lagi ke? Tak boleh. Itu termasuk dalam bid'ah idhafiyah, orang panggil. Maknanya kalau kira dari segi asal tu tidak bid'ah, asalnya sunnah. Tapi sebab kita ubah kaifiat dia, cara dia, dia jadi bid'ah juga. Tak boleh lagu tu. Dan ini merubah juga rupa bentuk agama. Jadi sahabat-sahabat dia tak sih. Benda lagu tu. Sebab apa? Sebab dia takut. Walaupun kita kata kecil, benda dengan maksud yang sebelum tu juga, tak boleh, tak sih. Tak ada dah kelebihan. Daripada sinilah ulama-ulama yang mengatakan kalau ahli bid'ah tak ada kelebihan. Sembahyang jemaah gapo. Mana waktu dia lagu tu? Tak ada kelebihan. Kita tak boleh mudah-mudahlah dalam perkara bid'ah, tak boleh mudah-mudah.
Ada juga maknanya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tentukan. Hak tidak tentukan tu tak apa, macam-macam Quran. Macam masa mana pun tak apa. Boleh tidur tak apa. Hak tu umum, Tapi hak tidak lagu tu, tak boleh. Ataupun yang disebutkan dengan sesuatu kaifiat, dengan sesuatu cara. Tiba-tiba kita buat lagu lain. Kita itu tak boleh. Adapun kalau baca Quran tak apa, boleh jalan tak apa. Boleh tidur tak? Macam masa mana tak apa. Hak tidak terikat dengan masa, tapi ada juga tak boleh terikat dengan masa, terikat dengan keadaan. Ada juga. Hak tu kita kena tahu. Mana kalau kita buat tak serupa dengan hak tu, maka boleh jadi bid'ah. Apabila bid'ah ni kak, tak boleh lah, dia ada penyakit lah, ada penyakit. Seperti kita kata bila-bila kita makan hak sihat, makanan-makanan yang menyihatkan, kita makan juga makanan-makanan yang merupakan racun lah kepada kita, dia membahayakan kesihatan kita. Tak boleh. Itulah bahayanya bid'ah. Jadi sahabat-sahabat dulu sampai gitu sekali. Tapi kadang-kadang kita apabila kita sudah biasakan dengan suatu cara, tu yang bahayanya. Kita duduk berasa orang hak tidak buat cara kita tu tak betul. Itu lagi bahaya. Orang hak tidak buat cara kita tu tak betul. Kita duduk berasa hak kita tu betul. Lagi bahaya. Anda banyak lagi lah. Sebenarnya kalau pasal bid'ah ni dia tajuk suku pula waktu tu. Secara sepintas lalu gitulah, secara sepintas lalu. Babun fi salati tuqamu wa lam ya'ti al-imam yantazirunahu qu'udan. Ini bab lain, nampak panjang pula ni. Bolehlah kita panjang sikit kat sana lah. Macam ke bid'ah ni. Banyaklah dalam masyarakat kita ni. Sebab apa yang berlaku bid'ah ni? Sebab dia kira asal benda tu molek. Dia tidak faham kaedah saat ni. Dia tak tengok pada hadis-hadis seumpama ini. Dia tak tengok. Maka berlaku banyak benda-benda bid'ah. Pasal dia kira molek. Padahalnya di sebalik benda-benda bid'ah tu kan, banyak perkara lah. Di sebalik benda-benda bid'ah tu banyak perkara yang merugikan kita, menyusahkan kita. Tapi kadang ni tempat kita ni mujur dan di setara ni alhamdulillah dah. Kalau tempat-tempat lain teruk lagi. Siapa bid'ah ni siapa satu peringkat di tempat-tempat lain lah. Pasal lapu, pasal pelita dikubur, palu gendal dikubur, menari-nari dikubur. Siapa lah dikubur lah kebanyakan berlaku benda-benda gini berkait dengan kematian. Lepas tu banyak lagi lain-lain yang tidak berkait dengan kubur pun ada juga. Teruk sampai begitu sekali. Tempat kita ni alhamdulillah tak ada dah sampai begitu. Tapi kadang-kadang ada juga benda-benda yang tidak dimestikan dibuat macam mesti. Menyusahkan orang. Misalnya apa? Kita kata WBT. Lepas maya-maya WBT. Lepas maya-maya. Itu pun termasuk juga. Sebab apa kalau kita cari dalam hadis ni, hadis mana-mana lah cari. Hak dhaif pun tak ada. Hak dhaif pun tak ada. Usah kau nak cari hak sahih. Mana bagi PT ataupun bagi makanan. Adapun kita ni nak lari daripada PT tu, kadang-kadang kita buat nasi lauk ada, nasi buku, buis buku. Orang hak kenyang dah, nasi buku lagi. Itulah. Jadi menyusahkan orang ramai. Hak ada PT tu boleh kira lah, tak apalah. Hak tak ada PT, setengah-setengah tu. Banyaklah kita dengar ceritanya. Siapa butas, selai, malu kat orang nak melera hak tu, nak melera. Jadi buat tu semua tak ada ikhlas. Hak orang hak kata kalau boleh tu pun, dia pun kata juga kalau ikhlas. Dan kalau tidak ikhlas, nak boleh lagu mana? Tapi ada juga orang yang dia nak menegakkan cara dia tu, dia kata kalau tidak ikhlas pun boleh juga. Susahlah kita nak kata lagu mana. Kita tidak, orang tu orang mari mayak-mayak tu dia nak pitih lah misalnya kita tu. Itu hadiah. Kita ikhlas dah kata dia, boleh lah juga. Dia bagi kot.
Jadi kan jadi bubuh agama. Jadi susah. Tak ada faedah. Lepas tu buat kebajikan. Dia kata adalah Nabi SAW ni buat makan orang mati ke apa. Nabi SAW pun ada pergi. Hadis Abu Daud ni juga. Dia tak hadis Abu Daud. Dia tidak mengaji Abu Daud molek. Adalah hadis Abu Daud lah. Ada keluarga dia bini si mati tu panggil pergi makan molek. Nabi pun pergi makan. Tu silap. Dalam Abu Daud ni kalau kita tengok ni syarah dia apa Abu Daud, hadis itu adalah hadis tidak mahfuz. Semua ulama hadis kata lagu tu tidak mahfuz. Hadis itu kalau kata isteri si mati tu bukan isteri si mati, ada seorang perempuan panggil. Seorang perempuan panggil. Tu betulnya. Bila dia balik tu ada seorang perempuan panggil, pergi makan kemudian dia pergi lah, biasalah. Bukan keluarga si mati tu. Bukan isteri si mati tu. Ada sebut isteri si mati tu imra'atu da'im imra'ati. Dalam Abu Daud. Tu hadis itu tidak mahfuz. Semua ulama hadis kata lagu tu. Hak betulnya da'im imra'atin. Imra'atin, tak ada imra'atihi tu. Tak ada. Da'im imra'atin. Marilah satu orang yang dihantar oleh seorang perempuan, ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah dia. Okey. Tak ada apa. Kalau iya pun kita terima. Kalau lah ada, kalau iya pun. Berapa kali? Selama sahabat lain apa tak buat? Itu bahaya juga. Mana kita ambil saja. Kita tak tengok sekian ramai sahabat lagi. Lepas tu keliru ulama. Kita kena pakai ulama hadis. Ya. Hadis tu lagu mana? Tak boleh pakai dah tu. Tak ada adalah hak lain. Selama sahabat ni mati semua, okay? Apa ya tak buat lagu tu? Dah kalau ada kelebihan. Nabi SAW sendiri pun ada juga anak-anak dia mati. Apa ya tak buat? Tak ada sahabat sebut. Benda lain ada sebut belakang ni. Ada sebut belakang. Cara duduk semaya pun ada sebut. Cara duduk semaya, hak kecil-kecil pun ada sebut. Apatah lagi benda lagu ni. Mati semua, apa tak ada. Jadi setengah-setengah orang dia suka ambil hak pelik-pelik lagu tu. Tapi sekarang ni jadi kalau kita tidak buat, orang kata pelik. Hak sebenarnya hak ikut tu pelik. Sebab apa? Hadis tu ulama tak pakai belaka. Hak tu sebenarnya pelik. Tiba-tiba kita buat hak tu umum. Hak seramai-ramai sahabat ni. Beratus ribu sahabat. Bila ada buatnya? Tak ada buat. Tak ada buat. Itu kita buat jadi umum. Bahaya. Lama-lama orang anggap jadi sunnah. Padahal bendanya bid'ah. Jadi sunnah. Menyusahkan orang pula. Orang ni pula pergi ngatik ni kalau boleh buat makan. Lepas tu hak sesak ni tak boleh buat makan, tak gila orang rumah dia. Lagu tu kau agama. Lagu tu kau agama. Tak benar sabar. Tak benar sabar. Banyaklah mana kalau kita belajar dalam hadis ni kita akan jumpa benda-benda lagu tu. Yang mana orang kita ni kadang-kadang dia ambil sah hadis. Hak sah tu pun hak dhaif. Hak sah tu pun ada hal dia sendiri. Orang panggil dalam istilah hadis waqi'atu hal la umuma laha. Satu peristiwa khusus yang tidak boleh kita umumkan untuk semua orang. Tiba-tiba dipakai untuk umum. Tak ada makna semua. Tak ada makna. Jadi bahaya pula, pergi ke lain pula. Jadi lagu lain pula. Yang berlaku dalam masyarakat ni gitulah asalnya. Sebab longgar, kenda. Cuba kalau buat sebab Ibnu Umar, tak berani. Kenda lah. Mula-mula dia kata Nabi pacak, ambil pelepah taman tu belah. Alik nisa. Tu je asalnya. Lalu muka pelepah taman tak ada. Malaysia ni pelepahnya belahnya pelepahnya pacak dua. Hak lain mari pula dia kata apanya. Dan Nabi SAW kata selagi tak kering. Mana kalau selagi tak kering terbasah. Kalau lagu tu tak salah ambil hak pelepah lah. Hak luruh tu ambil pokok tu tanah. Ada pula buat lagu tu. Lepas tu ada pula ambil hak warna abang pula. Tabur bunga lah kita. Jadi sebuah Hindu, jadi sebuah agama lain. Dan bukan bau. Itulah akibatnya kalau kita lock kita. Jadi lagu tu.
Padahal kita kena tengok gini, kalau iya apa? Memang sahih tu, sahih. Hadis tu hak belah, pelepah, pacak tu. Tapi Nabi pacak belakang kau kubur sahabat-sahabat dia hak sekian ramai mati tu. Dak. Dia pergi situ juga, sebab tak dia juga. Tidak. Seorang tu. Dua orang tu. Dan dia sebut dosa dia gini. Dosa. Nabi SAW tahu. Dia dosa. Pahak lain Nabi SAW tak bubuh, tak dosa kau lain. Muskil tu juga tu. Muskil. Dia dia tahu. Allah SWT beri tahu ke dia. Khusus untuk dia. Apa ya kita nak pakai? Kalau kita boleh tahu kah orang ni berdosa, orang ni tidak berdosa. Nabi SAW sendiri pun tidak bubuh semua. Lepas tu dia sebut orang ni dia berdosa, mudah-mudahan janganlah syafaat dia dengan syafaat dia berkait dengan dia tu, bukan kena mengena dengan kita, tak ada kena mengena dengan kita. Sebab itulah ada hadis yang menyebutkan ini syafaat Nabi SAW untuk dia, syafaat, tak ada kena mengena dengan kita. Kita mana boleh, dan kita mana tahu orang ni berdosa ke tidak berdosa. Kalau nak kira dari segi dosa, sahabat-sahabat lain pun ada juga dosa. Apa tak bubuh? Pula. Sebab tu tak boleh. Akibatnya belonggar tu sekarang ni ada hak tabur bunga lah macam-macam. Sirai, air mawar. Itu semua bid'ah. Bid'ah belakang. Tak ada dalam sunnah. Tak ada dalam sunnah. Hak bubuh air, curah air, ada. Tapi curah tu adakah satu sunnah yang tetap mesti? Tidak juga. Tidak juga. Curah tu nak suruh kemas sikit. Gitu je lah. Bukan ada air tu ada kelebihan ke apa, tak ada. Kalau tak curah pun tak apa. Dah hujan dah. Curah ke dia? Gitu. Jadi apa kita kata daripada air, baik air mawar. Lagu tu. Apa salahnya kalau kita buat benda molek? Akibatnya pergi jauh. Itulah tak boleh. Benda-benda tu bahaya. Itu hak kubur. Lepas tu hal lain-lain apa benda yang tidak ada asas dalam masyarakat kita. Misalnya bulan Sura tu ada bulan tu saja. Tak tahu ke satu kau buat tu pun. Sehingga nak beli kakah. Awas Sura kalau bulan lain pun payah. Kedah tu tak ada apa jadi lagu tu. Padahal Sura tu sebuah kuih lain jugalah. Buat sebuah kuih lain lah. Jual kedah tu bila-bila masa saja. Senang orang nak makan. Alangkah baiknya kalau lagu tu. Ini dia ada unsur i'tiqad juga tu. Apabila dia kait dengan bulan. Dia kalau tak buat jadi rasa tak sedap lah. Tak usah kalau buat bulan lain tak jadi apa tu lagu tu. Tak ada asas semua tu. Apabila kita buat dengan tetap, dengan anggapan itu adalah sebahagian daripada agama, bid'ah lah jadi. Bid'ah. Kalau kita buat apa-apa kuih ke apa, tak jadi masalah. Jangan anggap lagu tu. Ni apa ya bulan tu apa? Lepas tu surah pula tak serupa tu pula. Negeri lain surah lagu lain pula. Surah dia macam bubur lambak gitu, setengah-setengah negeri. Ada juga. Jadi itu semua tu tak perlulah menyusahkan diri. Kita berasa kadang-kadang kita buat kebajikan, sebenarnya tak ada gapo. Tak ada gapo-gapo. Hak bimbangnya boleh dosa. Tak ada pasal-pasal. Kita anggap agama, buat benda tu boleh dosa. Lepas tu babun fi salah tuqam wa lam ya'ti al-imam yantazuruna wa qawm. Dah sekat tu. Allah.